Ringgit Malaysia naik sampai RM4.57 dan kemudian jatuh lagi sekali selepas pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, iaitu Doktor Kewangan Anda. Sebelum saya mulakan video ini, saya nak ucaplah setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas pelantikan beliau menjadi Perdana Menteri ke-10 untuk negara Malaysia. Saya harap Datuk Seri dapat mentadbir negara Malaysia dengan jayanya dan dapat melaksanakan polisi-polisi dan manifesto yang beliau janjikan kepada kita, rakyat Malaysia. Saya nak sentuh satu topik ataupun persoalan yang ramai orang tanya juga kepada diri saya di social media, iaitu kenapa pada tarikh 24 November 2022 ketika mana kita diberitakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, ringgit Malaysia kita tiba-tiba boom naik kalau kita bandingkan dengan currency-currency lain seperti US dollar ataupun Singapore dollar pun naik, euro pun naik dan juga British pound pun naik pada 24 November 2022. Kan macam tu je. Pengumuman Perdana Menteri Anwar Ibrahim, boom, currency naik. Dan kenapa benda ni berlaku? Kalau saya nak kongsikan kepada anda, first thing first, disclaimer siap-siap, saya bukan pakar ekonomi. Jangan dengar cakap saya dan terus ambil bulat-bulat. Tapi saya memang seorang yang suka follow ataupun suka menganalisa apa sahaja tindakan kerajaan Malaysia terhadap ekonomi kita. Sama ada kerajaan kita contohnya menaikkan OPR ataupun kerajaan kita pilih untuk memberi subsidi ataupun memberi bantuan kerajaan. Misalnya, apakah impaknya? Terbaru ni, bukan terbaru sangatlah. Awal tahun ini kerajaan pilih untuk menaikkan gaji minima kepada 1,500. So, saya suka mengkaji. Saya suka mengkaji apakah impaknya. Kalau kerajaan naikkan gaji, apa impaknya kepada ekonomi negara? So, berbalik kepada pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi PM dan pada hari yang sama ringgit Malaysia naik. So, untuk menjelaskan perkara ini, saya suka tengok data lah. Memang betul pada 24 November. So kalau anda tengok rekod video ini pada 29 November baru je. Dan kalau kita tengok pada 24 November memang ada penurunan. Kalau anda nampak graf ini graf ringgit Malaysia against US dollar. Pernah satu ketika dahulu sampai satu US dollar bersamaan dengan RM4.74. Tapi anda nampak pada 24 November memang dia turun sampai RM4.50. Nampak kat point yang saya tunjuk sekarang ini 24 November. Tapi anda pun kena faham, ringgit Malaysia kita bukan immediately jatuh terus daripada RM4.75 yang paling tinggi pada 6 November terus kepada RM4.50. Tidak. Dia dah turun sebelum tu lagi. Kalau anda perasan, 8 November dah mula start penurunan. Daripada RM4.75 7 November turun kepada RM4.74 8 November dan turun lagi 9 November. Naik sedikit, kemudian turun lagi pada 12 November sebanyak RM4.63 dan turun lagi pada 14 November, 15 November dan 16 November sampai RM4.54. So technically ringgit Malaysia kita dah kuat dah strengthen sejak bermula daripada 8 November sehingga 16 November. PRU bila? PRU 19 November. So 19 November dah RM4.55. Yes, tak boleh nak dinafikan, memang pada 23 November ringgit Malaysia naik sampai RM4.57 dan kemudian jatuh lagi sekali selepas pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. So kalau saya nak kongsikan kepada anda, ada 3 faktor kenapa ringgit Malaysia boleh jadi kuat, strengthen lah. Maksudnya ringgit Malaysia ni dia naik kalau kita bandingkan dengan currency-currency lain seperti di Eropah, US maupun di Singapura. Yang pertama, sebab kita ada pucuk pimpinan iaitu Perdana Menteri, seorang Perdana Menteri. Bayangkan 19 November PRU, 20 November result keluar dan bila result keluar tidak ada parti yang menang majoriti mudah. So disebabkan itu pada hari Isnin hang parlimen hari Isnin 21 November. 21 tidak ada Perdana Menteri, tidak ada kerajaan. 22 tidak ada kerajaan. 23 pun tidak ada kerajaan. Sampailah 24 November, boom, ada seorang Perdana Menteri. Yang pertama, disebabkan ada Perdana Menteri, maksudnya negara nampak lebih stable, di pandangan pelabur-pelabur luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok dasar ataupun polisi-polisi ataupun manifesto yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Yang mana sentimen pasaran dunia ataupun sentimen pasaran di Malaysia ini nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu membawa
pelabur-pelabur luar untuk melabur ke dalam negara Malaysia. Disebabkan sentimen itu, demand, permintaan ke atas ringgit Malaysia kita pun naik. Kenapa? Sebab kalau pelabur luar nak melabur ke dalam negara kita, mereka mestilah melabur guna ringgit Malaysia. Mana boleh melabur kat Malaysia guna US dollar. So, disebabkan itu mereka beli ringgit Malaysia. Nak restock ringgit Malaysia. Yelah, tiba-tiba kalau Seri Anwar Ibrahim mengumumkan projek-projek baru dan sebagainya, so time tu pelabur-pelabur luar pun mula masuk ke dalam negara Malaysia ini. Itu yang kedua. Sentimen. Again Perdana Menteri kita tak buat apa-apa lagi. Ni sentimen baru. Orang kan ada satu kata-kata, buy on rumors, sell on news. So sekarang ni khabar angin baru. So orang mula membeli kan. News tak keluar lagi tapi orang dah mula membeli. Yang ketiga, sebab negara Malaysia punya ekonomi yang memberangsangkan. Kalau anda tengok dari segi GDP kita, dari segi inflasi kita pun sama juga. Inflasi kita is getting better compared to last month, iaitu daripada 4.5 tak silap saya kepada 4%. Kadar inflasi. So kadar inflasi kita makin menurun. Dan bukan itu saja, GDP dan macam-macam lagi lah indikator ekonomi lah. Again, macam saya cakap lah, saya bukan pakar ekonomi. So 3 faktor yang saya rasa. Yang pertama adalah bila adanya seorang Perdana Menteri, negara nampak stabil, ada pemerintahan. Yang kedua, disebabkan sentimen ke atas polisi yang Datuk Seri Anwar ni bawa kepada Malaysia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya negara Malaysia ini, tahu atau tidak, sebenarnya ekonomi kita adalah ekonomi yang sangat-sangat bagus kalau kita bandingkan dengan ekonomi negara-negara lain di luar sana. Terutamanya lah kalau kita nak bandingkan dengan Amerika Syarikat ataupun di Eropah. Sebab kadar inflasi kita maintain rendah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, GDP kita pun not bad. Pengeluaran kita pun not bad. Right? So because of this, yes, memang nampaklah ringgit Malaysia ni makin lama makin bagus. So itu pendapat peribadi saya. But what do you guys think? Saya akan jumpa nanti. Itu saja video daripada saya. Dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.